أعوذ بالله من الشيطان الرجيم زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. Maksudnya dihiaskan dan dijadikan indah kepada manusia kesukaan kepada benda-benda yang diingini nafsu, iaitu perempuan-perempuan dan anak pinak, harta benda yang banyak berpiku-piku dari emas dan perak, kuda peliharaan yang bertanda lagi terlatih, binatang-binatang ternak serta kebun-kebun tanaman. Semuanya itu ialah kesenangan hidup di dunia, dan ingatlah pasti Allah ada tempat kembali yang sebaik-baiknya, iaitu syurga. Katakan, wahai Muhammad, mahukah aku khabarkan kepadamu akan apa yang lebih baik daripada semuanya itu? Iaitu bagi orang-orang yang bertakwa, dia sediakan di Tuhan mereka beberapa syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Dia sediakan juga pasangan-pasangan isteri yang suci, bersih, serta keredaan dari Allah. Dan ingatlah Allah sentiasa melihat akan hamba-hambanya, iaitu orang-orang yang berdoa dengan berkata, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah beriman, oleh itu ampunkanlah dosa-dosa kami dan peliharalah kami dari azab neraka. Dan juga orang-orang yang bersabar dalam menjunjung perintah Allah, dan orang yang benar perkataan dan hatinya, dan orang yang sentiasa taat akan perintah Allah, dan orang yang membelanjakan hartanya pada jalan Allah, dan orang yang beristighfar, memohon ampun pada waktu sahur. Setelah nanti ayat yang dulu tentang pertemuan di antara Islam dan bukan Islam, dan Allah memberi kemenangan kepada orang Islam, maka terhimpunlah kesenangan kemewahan dunia. Bila menang, kesenangan kemewahan dunia. Dan Allah terangkan kemewahan dunia itu menjadi kemahuan manusia. Lihiakan bagi diri manusia itu tertarik kepada benda-benda yang menarik nafsu dan dirinya. Ini perangai manusia. Keinginan hawa nafsu dia. Jadi begitu. Semua manusia, termasuk nabi-nabi, termasuk yang tidak nabi pun, orang baik, orang jahat, semua sekali. Keinginan kepada perempuan-perempuan. Nak ke orang perempuan. Sejak Nabi Adam, semua nabi-nabi ada keinginan pada orang perempuan. Termasuk orang Islam kafir ini sama saja. Perempuan adalah ujian kepada manusia. Allah Ta'ala jadikan perempuan untuk melahirkan zuriat yang saleh, mengamalkan orang beriman, membentuk keluarga, bukan untuk hawa nafsu semata-mata. Tetapi ada kalangan manusia yang jadikan perempuan ni dapat menggoda dirinya. Allah Ta'ala uji manusia pertama, Nabi Adam AS. Bila Iblis tak berjaya nak tipu Nabi Adam, tipu Hawa. Hawa pun mempengaruhi Nabi Adam. Ada apa ikut Hawa? Makan buah yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Ini berlaku. Kadang-kadang orang lelaki ni terpengaruh dengan orang perempuan.
berlakulah apa yang berlaku. Kerana terikut-ikut. Allah Ta'ala menetapkan hubungan lelaki perempuan ada batas, ada sempadan. Orang puang ada nafsu, orang lelaki ada nafsu, sama-sama. Tetapi nafsu orang lelaki pada orang perempuan lebih lagi. Lebih lagi. Dihiaskan manusia mahu kepada perempuan-perempuan. Wal banin, dan anak-anak yang ramai. Berbangga dengan anak-anak yang ramai. Ini ujian daripada Allah Ta'ala. Nah, anak-anak yang ramai ni, kalau anak-anak yang soleh, mendapat manfaat dunia dan akhirat. Anak-anak yang tak soleh pula boleh pahala sabar kalau dia orang beriman menghadapi anak-anak yang ada masalah. Semuanya dapat pahala pada orang yang beriman. Tapi orang yang tak beriman, kalau anak tak molek pula, dia pun tak molek sama. Isteri tak molek, dia tak molek sama. Ini jadi ujian. Ini pada anak-anak yang ramai. Ada orang tu sedih tak ada anak. Dia tak tahu kalau ada anak, jadi begini-begini. Tuhan buat begitu. Semua ada hikmat. Kita terima, redha dengan apa yang Allah Ta'ala putus pada kita. Wal qanatir lil qantarah, dan harta yang banyak bertimbun-timbun. Siapa juta, bilion, triliun. Banyaknya harta itu. Yang disebut contohnya emas dan perak. Emas dan perak. Sekarang ni duit lah. Ringgit, dolar. Kertas tu cakaran emas. Tuan sebut emas dan perak ni mata wang sepanjang zaman. Sekarang ni orang tukar pada kertas. Mengikut nilai emas juga. Nilai perak juga. Asalnya emas dan perak. Ini keinginan manusia. Wal khailil musawwamah, dan kuda yang indah, yang cantik, yang kenderaan yang cantik. Zaman dulu kuda lah orang Arab tahu. Kalau beritahu Mercedes, Abu Jahal tak kenal. Datang apa Mercedes tak tahu. Jadi tuan tu kuda-kuda yang dinamakan yang menarik. Sekarang ni kereta, macam-macam nama lah. Dan ni kereta ni yang nama pelik-pelik, harganya mahal, jadi kebanggaan. Wal an'am, dan binatang-binatang ternakan. Wal harth, dan tanaman, kebun-kebun, jadi kemajak manusia. Padahal semua ni adalah jalan untuk buat kebajikan. Isteri yang soleh khairu minad dunya wa ma fiha, lebih baik pada dunia dan segala isinya. Anak yang soleh jadi kebajikan sampai mati sehingga meninggal dunia. Begitu juga harta yang banyak, boleh beri zakat, boleh beri sedekah jariah, boleh buat macam-macam. Jihad fi sabilillah, buat kebajikan, beri nafkah anak isteri, dapat pahala. Tetapi kalau guna untuk hawa nafsu, penuh. Kenderaan yang molek, guna untuk berjalan, menunaikan tanggungjawab, kewajipan. Lagi laju dia cepat siapa. Bawa kereta mampu semua jalan. Dia nak buat kerja juga. Nak juga kenderaan yang molek. Tak jadi salah. Kenderaan yang molek, yang kuat, yang kukuh, yang baik, tak jadi salah. Tapi untuk kebajikan, untuk kebaikan. Binatang ternakan yang halal, yang baik. Untuk diri, untuk kemudahan manusia, dapat pahala. Jadi fardu kifayah. Menyediakan makanan untuk orang Islam. Dan tanaman-tanaman, sama ada bijian yang mengenyangkan atau buah-buahan. Ataupun hiasan. Jadi banggaan pada manusia. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Itu semua adalah mata benda dunia. Kesenangan dunia sahaja. Yang akan binasa, yang akan habis. Wallahu indahu husnul ma'ab. Adapun Allah di sisinya tempat pahala yang berlimpah ruah. Tempat balik pada Allah ialah pahala. Oleh kerana itu, gunakan nikmat dunia itu untuk pahala. Untuk buat kebajikan, untuk yang halal. Boleh pahala ni bukan sahaja kita buat yang wajib, buat yang sunat, termasuk meninggal yang haram. Boleh pahala juga. Ambil yang harum, yang Tuhan tak larang, boleh pahala juga. Tak buat yang haram. Jadi jalan kebajikan tu banyak. Di sisi Allah tu ialah tempat kembali dan pahala yang baik. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum, kata Nabi Muhammad. Adakah suka aku nak cerita pada kamu yang lebih baik daripada itu? Lebih baik pada perempuan, lebih baik daripada anak-anak, lebih baik daripada harta bertimbun, lebih baik kenderaan yang baik.
kenderaan yang cantik, lebih baik binatang ternakan, lebih baik daripada tanaman kebun. Apa dia? Lilladzina taqwa inda rabbihim. Dia sediakan bagi orang yang bertakwa di Tuhan mereka. Jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Ialah syurga-syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Syurga di hari kiamat. Dia sediakan untuk orang yang bertakwa kepada Allah. Yang mengerjakan amal yang saleh, akhlak yang mulia. Di dalamnya penuh dengan nikmat. Mengalir di bawahnya sungai-sungai. Sungai air, sungai madu, sungai susu, sungai air buah-buahan, arak yang tidak memabukkan. Air buah-buahan, bukan arak orang mabuk tu. Nikmat dalam syurga, khalidina fiha. Mereka kekal selama-lama dalam syurga tu, tak mati dah. Tak tua dah. Tak mati, tak tua dah. Tak mati, tak tua. Tak mati, tak tua. Jangan mati tua pun dok. Disebut dalam hadis seorang perempuan yang sudah tua menemui Nabi SAW, Nabi bergurau dengan dia. Perempuan tua dah jalan. Nabi kata, la tadkhulul jannata ajuz. Nabi kata, orang perempuan tua tak masuk syurga. Nangis dia. Nangis. Rasulullah, saya ni orang tua macam mana? Nabi kata, masuk syurga. Bila syurga mu muda. Nabi bergurau dengan dia. Mu jadi muda dalam syurga, Nabi kata. Suka dia. Wa azwajum mutahharah, dan isteri-isteri yang suci bersih daripada najis, haid, nifas. Tak kecil, tak berok dalam syurga. Macam mana Tuhan buat begitu? Makan, minum, tapi tak ada najis langsung dalam syurga itu. Wa ridwanun min Allah, dan keredaan Allah Ta'ala, ini yang lebih penting. Allah Ta'ala redha yang lebih penting. Itu yang lebih utama. Wallahu basirum bil ibad, dan Allah Ta'ala maha melihat apa yang hamba-Ku buat, hamba-Ku lakukan, hamba-Ku fikir, semua aku tengok mereka, kata Tuhan. Hamba-hamba-Ku itu siapa dia? Alladzina yaquluna rabbana, mereka yang berkata dalam berdoa, Rabbana, wahai Tuhan kami, innana amanna, sesungguhnya kami telah beriman. Kami percaya. Faghfir lana dzunubana, ampunilah dosa-dosa kami. Wa qina adzaban nar, dan pelihara kami daripada azab neraka. Ini doa yang Tuhan ajar dalam Quran. Pelihara daripada azab neraka. Ada orang tu kata kalau tinggi tasawuf tak takut neraka. Ini tak betul, canggah dengan Quran ni. Sedangkan Quran surah dia kata wa qina adzaban nar. Ada orang tu tasawuf tinggi tak dia takut neraka ni. Tu tak betul, itu salah tu. Kalau canggah dengan Quran, salah selalu. Ilmu apa pun, ilmu tasawuf ke ilmu akidah, ilmu apa, kalau canggah Quran kena tolak. Bacalah kita tak tahu apa pun, tak boleh berlawan dengan Quran. Ini kena faham. Nak ngaji adalah tasawuf, tapi kena rojok pada Quran. Saya tahu, saya baca kita kata tasawuf ni. Setengah tu kita tasawuf kata bila orang tu bertabak tinggi tak takutlah neraka ni. Tak jadi neraka. Tak betul lah tu, tak betul. Dan Tuhan ajar waqina azaban, wahai Tuhan kami, peliharalah kepada azab neraka. Mereka itu ialah as-sabirin, orang yang sabar. Yang sabar menghadapi ujian dalam kehidupan ini. Sabar menghadapi ujian dalam diri sendiri. Dalam diri sendiri, ujian sakit, ujian kesesahan, ujian kekalahan dalam perjuangan, ujian dikata oleh musuh-musuh Islam, ujian macam-macam yang menyakitkan diri, menyakitkan hati. Ini ujian, sabar. Ujian habis harta, ujian anak sakit, ujian orang mati. Semua ujian kita sanggup hadapi dengan sabar. Wasadiqin, yang benar iman mereka dan cakap mereka. Cakapnya benar, imannya benar, perbuatannya benar. Taat kepada Allah Ta'ala dengan ikhlas. Wal qanitin, dan orang yang taat kepada Allah. Masa susah, masa senang taat. Wal munfiqin, dan membelanjakan hartanya pada jalan kebajikan. Harta belanja. Wal mustaghfirin bil ashar,
Dan orang berarti yang beristighfar pada waktu sahur. Ini ada kelebihan. Waktu sahur, waktu orang tidur nyenyak, kita bangun tengah malam. Beristighfar pada Allah Ta'ala. Sama ada bertahajud atau tidak, beristighfar itu ada. Kerana dia sebut dalam hadis-hadis yang sahih, Allah Ta'ala menurunkan rahmatnya ke langit dunia pada separuh satu ketiga akhir pada waktu malam. Diperkenankan doa, perkenankan istighfar. Antara yang soleh itu ialah yang bangun tengah malam beristighfar, minta ampun pada Allah Ta'ala sebelum naik fajar. Belum naik fajar dah bangun. Ini mereka dapat kelebihan itu. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum. Qul a'unabbi'ukum. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum. Lilladzina ittaqwa 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Khalidina fiha wa azwajun mutahharatun wa ridwanun min Allah. Wallahu basirun bil ibad. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina azaban nar. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. Maksudnya, katakanlah, wahai Muhammad SAW, inginkah aku khabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu, yakni dari nikmat dunia yang disebut dalam ayat yang terdahulu, iaitulah nafsu pada perempuan, harta benda yang banyak, binatang-binatang ternakan, tanaman, kebun dan sebagainya, yang menjadi minat manusia di atas dunia ini. Tuhan kata di sana ada lebih baik. Untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah, pada sisi Tuhan mereka ada syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Dan mereka dikurniai isteri-isteri yang disucikan serta keredaan Allah, dan Allah Maha melihat akan hamba-hambanya. Iaitu orang-orang yang berdoa. Hamba-hamba yang mendapat nikmat itu orang yang berdoa. Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah beriman, maka ampunilah segala dosa kami dan peliharalah kami dari seksa neraka. Iaitu orang-orang yang sabar, yang bersifat benar, yang tetap taat, yang menepekahkan hartanya di jalan Allah, dan yang memohon ampun, beristighfar di waktu sahur. Ini sifat-sifat hamba-hamba yang mendapat nikmat yang dijanjikan itu. Ayat yang dibaca ini bersambung dengan ayat yang dibaca minggu lepas. Allah Ta'ala hiaskan manusia, zuyina linnas hubbus syahwat. Dihiaskan manusia itu kasih kepada benda yang diingini oleh hawa nafsu. Minan nisa, perempuan. Wal banin, anak-anak. Wal qanatiril muqantarah, harta yang dihimpun. Minad dhahbi wal fiddah, emas dan perak, duit, barang hiasan. Wal khailil musawwamah, kenderaan-kenderaan yang cantik indah, kuda, kereta dan sebagainya. Wal hars, dan tanaman, macam jenis tanaman. Dzalika mata'ud dunya, itu semua ialah nikmat dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab, di sisi Allah yang terbaik menjadi tempat. Tinggal kesudahan kita, balasan pada kita. Sekiranya
nikmat itu digunakan dengan cara yang diperintah oleh Allah Ta'ala. Tentang perempuan disebut oleh Nabi dalam hadis, al-mar'atu salihatu khairun minad dunya wa ma fiha. Perempuan yang saleh lebih baik dunia dan segala isinya. Disebut dalam hadis, tunqal mar'atu li jamaliha wa li maliha wa li hasabiha wa li diniha fazfar bidzati din taribat yadaka. Dia kahwinkan perempuan itu kerana rupa parasnya, kerana kedudukannya, martabatnya, kerana keturunannya, kerana hartanya. Utamakan yang beragama, puas hatimu. Kalau pilih yang agama, yang patuh pada agama, hatimu puas. Itu juga harta digunakan untuk agama, dapat nikmat yang disebut ayat yang dibaca tadi, yang kemudian ini. Kenderaan digunakan untuk agama, tanaman digunakan untuk agama. Nafkah yang wajib, tolong orang, dan berbagai kebajikan. Qul unabbiukum bi khairin min dzalikum. Katakan wahai Muhammad, adakah suka aku nak ceritakan kepada kamu yang lebih baik daripada itu semua? Dan perkara yang disebut tadi, segala nikmat itu, lilladzina taqaw 'inda rabbihim, dia sediakan untuk mereka yang bertakwa di sisi Tuhan mereka. Yang bertakwa, yang mengikut perintah Allah, yang meninggalkan larangannya. Jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Syurga-syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Sungai-sungai daripada air biasa, sungai-sungai air madu, sungai air susu, sungai air buahan. Disebut arak. Arak tu buahan lah. Tak memabukkan. Tak payah. Timba-timba yang bertali, susah-susah, pahit air dan sebagainya. Diambil dengan mudah, penuh dengan nikmat. Kekal di dalamnya, khalidina fiha. Wa azwajum mutahharah. Dan pasangan-pasangan yang suci bersih. Dari segi haid, nifas tak ada lagi. Kecing berok tidak ada lagi. Segala yang kotor tak ada lagi. Segala sifat yang jahat tak ada lagi. Dalam surga. Ma la aynun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatara ala qalbi bashar. Apa yang tak pernah dilihat oleh mata, tak pernah didengar oleh telinga, tak terlintas dalam hati manusia. Disebut dalam hadis, orang yang paling kurang, kecil, sedikit nikmatnya, Tuhan beri nikmat syurga. Tuhan kata mau fikir nak apa, dia pun fikir. Fikir-fikir, Tuhan beri hak dia fikir tu. Fikir lagi. Mu nak macam mana? Dia fikir lagi. Dia tengok-tengok, fikir nak lagi. Fikir lagi. Akhir kajian Tuhan, tak larat nak fikir dah. Itu paling sikit nikmat dia. Wa ridwanun min Allah. Keredaan Allah yang paling besar sekali. Dia bernikmat. Yang paling besar ialah mendapat keredaan Allah. Lebih besar dari syurga lagi. Wallahu basirum bil ibad. Dan Allah Maha melihat terhadap hamba-hambanya. Hamba-hamba yang diterima oleh Allah, dihuraikan dalam ayat yang berikut. Ayat selepas itu. Alladzina yaquluna rabbana, ialah mereka yang berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami, amanna, kami telah beriman. Iaitulah mereka beriman pada Allah Ta'ala. Beriman dan menunaikan tuntutan-tuntutan iman. Amal yang saleh, amal yang baik. Meninggalkan kejahatan, melawan hawa nafsu. Faghfir lana dzunubana, ampunilah dosa-dosa kami. Bukan tak berdosa, manusia ada dosa. Tapi Tuhan buka pintu istighfar. Selagi nyawa belum sampai ke halqum, selagi matahari belum naik dari arah barat, pintu taubat itu terbuka.
Jangan putus asa. Orang yang beriman tak boleh putus asa. Bila nyawa sampai ke halqam, matahari naik dari arah barat, pintu taubat ditutup, tak boleh taubat lagi. Mereka yang beristighfar pada Tuhan, wahai Tuhan, ampuni dosa-dosa kami, wa qina azaban nar, dan peliharakanlah kami daripada azab neraka. Minta Tuhan pelihara daripada azab neraka. Tuhan ajar ni, doa yang Tuhan ajar dalam Quran. Kalau ada kita tasawuf kata tak ditakutkan neraka lah, itu tak betul. Tasawuf tu salah, kononnya berani sangat. Itu tak betul. Tasawuf tu silap, tinggi sangat. Tasawuf tak betul. Ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tasawuf tak boleh tinggi pada Quran. Mesti ikut Quran. Kalau berlawan dengan Quran tu, itu selajuk dah tu, selajuk. Dihuraikan lagi as-sabirin, orang-orang yang sabar. Yang sabar mengerjakan taat. Nak semayang, nak puasa, nak sedekah, nak apa, ujian banyak. Bersabar menghadapi ujian itu. Sabar menghadapi taat. Meninggalkan yang haram, melawan hawa nafsu. Sabar menghadapi musuh-musuh Islam. Sabar menghadapi ujian dalam dunia, kesakitan dan sebagainya. Wassadiqin, dan orang-orang yang benar, yang percaya, betul percayanya, betul imannya, walau tak nampak Tuhan, percaya ke Tuhan, percaya sungguh, yang benar. Wal qanitin, dan orang-orang yang taat, yang tunduk kepada Allah, taat, mengerjakan perintah, meninggalkan larangan. Wal munfiqin, yang membelanjakan harta-harta mereka seperti yang disuruh. Beri nafkah pada anak isteri, mengadakan hubungan silaturahim dengan keluarga, kaum kerabat, menolong keluarga yang susah, menolong sahabat anda yang susah, menolong mereka yang berhajat. Tolong orang, menyumbangkan harta, ada kemampuan tolong orang. Yang wajib dibuat, yang sunat dibuat. Wal mustaghfirina bil ashar, dan orang beristighfar di waktu sahur. Di sini waktu dia sebut waktu sahur. Menunjukkan waktu sahur tu ada kelebihan. Beristighfar waktu sahur disebut dalam hadis yang sahih. Nabi bersabda, yanzilurallahu tabaraka wa ta'ala fi kulli lailatin ila sama'id dunya hina yabqa thulutsal laili al-akhir fayaqulu hal min sa'ilin fa'atiyah wa hal min da'in fa'astajib lah, hal min mustaghfirin fa'aghfir lah. Hadis ni Nabi kata, Tuhan turun ke langit dunia. Tuhan turun ke langit dunia. 7 langit, Tuhan turun ke langit dunia. Tuhan tepat, Tuhan tak tepat macam makhluk, tidak. Turun yang layak dengannya, layak kebesarannya. Tiap-tiap malam, separuh yang akhir. Separuh yang akhir tu barangkali dalam pukul 3 kot. Bagilah pukul 7 sampai pukul 6. 7 jatuh matahari, pukul 6 subuh. Bagi 3. Jadi 1/3 yang akhir itu Tuhan turun ke langit dunia. Tuhan berfirman, adakah orang yang berdoa, aku terima doanya. Adakah orang yang beristighfar, aku terima istighfarnya. Ada orang nak minta ampun, aku ampunkan dosanya. Dan sebab itu Nabi mengakhiri witir pada akhir malam. Inna Allah witrun yuhibbul witra. Allah Ta'ala tu witir, gasar, suka witir, gasar. Adakah mesti kita akhirkan tahajud dengan witir? Itu khilaf ulama. Ada ulama mengatakan mesti akhir dengan witir. Dia pegang zahir hadis ni. Ada ulama mengatakan sunat saja. Kepada mereka yang mengatakan wajib witir, kalau mai witir, semayang peluk kena witir sekali lagi.
Ada ulama kata tak ada 2 kali witir satu malam, tak ada. Ada ulama kata kalau witir pun sembahyang lain pun tak ada masalah. Ada ulama kata tak, mesti akhir kena witir. Itu khilaf, masalah khilafiah kalangan ulama. Apa yang penting ialah 1/3 yang akhir. Waktu diperkenankan doa, diperkenankan istighfar. Waktu yang sangat diberkati oleh Allah. Mengapa waktu ni waktu yang sangat ikhlas, tak ada masa nak tunjuk orang tidur belaka masa itu. Kita dengan Tuhan saja. Yang sangat ikhlas. Sebab itulah waktu ni sangat diberkati oleh Allah. Itulah tafsir ayat. Wallahu a'lam. Wa akhiru alhamdulillah rabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Inna dina 'indallahi al-Islam. Wa ma ikhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Wa man yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي الله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. Maksudnya Allah menjadi saksi kepada sekalian makhluknya dengan dalil-dalil dan bukti bahawasanya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia Allah sahaja, yang sentiasa mentadbirkan seluruh alam dengan keadilan. Dan ikut sama menjadi saksi malaikat-malaikat serta orang-orang berilmu mengakui dan menegaskan juga yang demikian. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, yang maha kuasa lagi maha bijaksana. Sesungguhnya agama yang benar dan diridai di sisi Allah ialah Islam sahaja. Dan orang-orang Yahudi dan Nasara yang diberikan kitab itu tidak berselisih mengenai agama Islam dan enggan menerimanya melainkan setelah sampai kepada mereka pengetahuan yang sah tentang kebenarannya. Perselisihan itu pula semata-mata kerana hasad dengki yang ada dalam kalangan mereka. Dan ingatlah, sesiapa yang kufur engkar akan ayat-ayat keterangan Allah, maka sesungguhnya Allah amat segera hitungan hisabnya. Oleh sebab itu, jika mereka berhujah menyangkal dan membantahmu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka katakanlah, aku telah berserah diriku kepada Allah, Islam kerana Allah. Dan demikian juga orang-orang mengikutku. Dan bertanyalah wahai Muhammad kepada orang-orang Yahudi dan Nasara yang diberi kitab, dan orang-orang yang ummi, orang-orang musyrik Arab. Sudahkah kamu mematuhi dan menurut agama Islam yang aku bawa itu? Kemudian jika mereka memeluk Islam, maka sebenarnya mereka telah memperoleh petunjuk. Dan sebaliknya, jika mereka berpaling tidak mahu menerima Islam, maka sesungguhnya kewajipanmu hanyalah menyampaikan dakwah Islam itu sahaja, wahai Muhammad. Dan ingatlah, Allah sentiasa melihat tingkah laku sekalian hamba-Nya. Bahagian pertama ayat ini ada sebab turunnya. Diwayatkan oleh ulama tafsir, setelah Nabi SAW bertapak di Madinah menegakkan negara Islam yang berdaulat, tiba-tiba dikunjungi oleh 2 orang padri di kalangan padri-padri Kristian daripada negeri Syam, negeri Syria. Bila mereka sampai ke Madinah, mereka melihat tanda-tanda Madinah, tempat zahir Nabi akhir zaman.
dan bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertanya Nabi, "Anta Muhammad?" Awak ke Muhammad? Nabi kata, "Ya." "Anta Ahmad?" Awak ke Ahmad yang terpuji? Nabi kata, "Ya." Lalu mereka bertanya, "Apakah saksi, bukti yang boleh kamu tunjukkan pada kami supaya kami percaya, kami membenarkan?" Apa dia bukti? Nabi kata, "Sila minta bukti. Sila." Lalu mereka berkata, "Sila beritahu kepada kami apakah dia saksi yang paling besar." Saksi yang paling besar sekali menunjukkan engkau adalah Rasulullah. Lalu Allah mewahyukan ayat, "Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Inna dina indallahi Islam." Allah sendiri menjadi saksi bahawa tidak ada Tuhan melainkan Dia sahaja, Tuhan yang satu, tak ada Tuhan yang lain. Yang layak disembah, yang layak diabdikan diri kepadanya. Tuhan yang menjadikan alam, yang mentadbir seluruh alam ini. Allah menjadi saksi, Dia sahaja Tuhan, tak ada Tuhan yang lain. Disaksikan juga oleh malaikat. Makhluk yang sangat mulia. La ya'asuna Allah ma amarhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Satu makhluk yang tidak derhakakan Allah sekali-kali. Yang buat apa sahaja Tuhan suruh. Manusia yang taat, tak buat dosa langsung. Makhluk yang taat, makhluk yang bersih, malaikat. Malaikat menjadi saksi tak ada Tuhan yang sempurna melainkan Allah. Wa ulul ilmi, dan orang yang ada ilmu, para ulama. Para ulama yang mewarisi ilmu Nabi-Nabi zaman dahulu. Para ulama yang soleh, ulama yang benar, bukan ulama yang penipu. Semua para ulama yang soleh, yang benar, yang mewarisi ajaran Nabi-Nabi, mengaku akan zahir Nabi akhir zaman. Disebut dalam kitab Taurat, disebut dalam kitab Injil, disebut dalam kitab berbagai-bagai agama. Di mana ahli-ahli ilmu berbagai agama ni mengaku Muhammad adalah Rasulullah. Qa'iman bil qist, Allah yang menegakkan, Tuhan itu Allah sahaja. Allah yang menegakkan keadilan kepada makhluknya, yang mendirikan alam ini dengan ciptaannya, dengan peraturan undang-undangnya. Termasuk alam manusia dengan ajal yang cukup dan rezeki yang cukup. Allah Ta'ala menentukan berapa umur, banyak rezeki, banyak-banyak mana, Allah Ta'ala tentukan semua. Dengan bijaksana Allah. Ada orang yang senang, ada orang yang susah. Dengan hikmat Allah Ta'ala. Ada hikmat. Orang tu senang, dia bersyukur. Orang tu susah, dia bersabar. Kalau orang tu senang, dia tak bersyukur, celaka dia. Kalau orang tu susah, dia tak sabar, celaka juga. Semua Allah Ta'ala buat molek belaka. Kita kena terima. Kalau kita senang, kita bersyukur. Kita susah, kita sabar. Ada hikmat dia. Jangan menyalahkan Allah Ta'ala. La ilaha illahu, tak ada Tuhan melainkan Dia. Ini disaksi oleh Allah sendiri, malaikat dan para ulama. Tak ada Tuhan melainkan Huwal Azizul Hakim. Tuhan yang maha perkasa. Tidak ada siapa yang boleh mengalahkan Allah. Kuasa-kuasa dunia zaman dulu jatuh dan tumbang satu demi satu. Yang lawan Nabi-Nabi. Kaum Ad, kaum Samud, kaum Fir'aun. Yang hebat, yang kaya, yang banyak bala tentera. Tuhan beri tempoh bertahun-tahun supaya mereka beriman. Tunjuk sombong. Degil. Bertahun-tahun Tuhan beri tempoh supaya bertaubat. Degil juga dibinasakan oleh Allah. Dihancur leburkan.
Bukan saja termasuklah kerajaan kuasa besar zaman sekarang. Sambil jadi kuasa besar. Tak ada kuasa besar dunia yang tetap. Yang maha berkuasa Allah Ta'ala saja. Allah maha perkasa. Al-Hakim yang maha bijaksana dalam semua ciptaannya. Inna dina indallahi li-Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah. Yang diiktiraf oleh Allah, yang diakui oleh Allah hanya Islam saja. Agama lain Allah Ta'ala tak terima. Ajaran lain Allah Ta'ala terima. Dalam semua petunjuk dan ajaran hanya Islam saja yang diterima oleh Allah. Sama ada bernama agama, ideologi, teori, apa saja, kalau bukan Islam ditolak oleh Allah Ta'ala. Hanya Islam saja. Yang Allah Ta'ala redha. Ini ajaran Allah yang diwakilkan para nabi-nabi yang benar, yang amanah. Menyampaikan kepada manusia. Sesungguhnya Allah mendedahkan. Wa maqtalafal ladzina utul kitab illa min ba'di ma ja'ahumul ilm baghyan bainahum. Dan tidaklah menjadi pertelengkahan di kalangan ahli kitab, orang-orang Yahudi dan orang Kristian, berkenaan dengan agama Islam dan kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tak lawan. Mereka tak tentang, melainkan setelah ada tanda-tanda, dalil-dalil yang benar. Bukti yang nyata. Sudah disebut dalam kitab mereka. Akan zahir Nabi akhir zaman. Dengan sifat-sifat dan namanya. Ulama-ulama mereka yang soleh sudah menyebut akan zahir Nabi akhir zaman. Penutup dunia sebelum berlakunya kiamat. Sudah disebut itu semua. Dan ada bukti mukjizat. Mukjizat bulan terbelah dua. Nak tengok benda pelik. Dan mukjizat yang lain. Termasuk mukjizat ilmu Al-Quranul Karim. Diturunkan di tengah bumi Mekah. Yang kering, yang tak ada sekolah, tak ada ulama. Menceritakan apa yang disebut dalam kitab Injil dan kitab Taurat dan Injil. Cerita Nabi-Nabi zaman dahulu, Muhammad belajar dari mana? Muhammad butuh huruf. Tak tahu baca, tak tahu tulis. Menarikan Quran daripada Allah. Ilmu daripada Allah. Bila mereka dengar Quran, sudah ada asas dalam kitab Taurat dan Injil. Tapi ulama-ulama mereka menyeleweng, melampau. Kerana apa? Kerana tak puas hati Tuhan lantik Nabi bukan daripada bangsa mereka. Bukan kerana kaum mereka. Nabi ini bukan hak kaum, hak siapa? Hak Tuhan nak lantik siapa? Terpulang pada Tuhan lah, dipilih Rasul dia. Ini kerana tak puas hati dengan Tuhan. Hasad. Kerana Nabi akhir zaman itu, mereka lawan Nabi. So, datang keterangan, melampau. Sanggup berperang. Mengerahkan pada tentera menentang Muhammad dan pengikut-pengikutnya. Menggunakan harta benda yang banyak untuk lawan Islam ini. Ini melampau. Wa man yakfur bi ayatillah fa innallaha sari'ul hisab. Dan sesiapa yang kufur, yang engkar, yang melawan ayat-ayat Allah, maka ketahuilah sesungguhnya hisab Allah Ta'ala sangat segera. Lebih segera pada alat kira lagi. Komputer ke apa, Allah Ta'ala lebih hebat pada itu lagi. Dengan saksi malaikat, saksi anggota sendiri mendedahkan kejahatan mereka. Dihisab dengan adil untuk dihukum mereka. Seterusnya Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi SAW, Fa'in hajuka, maka sekiranya mereka itu berhujah pada Muhammad, mereka lawan, dah tak mau ikut, nak lawan pula. Fa'in hajuka, jika sekiranya mereka itu berhujah terhadap Muhammad, berhujah terhadap Muhammad, faqul, katakan kepada mereka, aslamtu, aku Islam. Katalah nak kata apa pun, cakap-cakap pun, aslam tu. Aku Islam. Aku Islam. Ikut Islam saja.
wajhiyadillah, menghadap kepada Allah dengan hati yang ikhlas. Wa manittaba'ani, dan sesiapa sahaja mengikut aku, kalangan sahabat-sahabat aku yang ada masa aku dan umat aku sehingga hari kiamat. Semua mereka adalah Islam. Masuk Islam dengan hati yang ikhlas, menyerah diri pada Allah. Terima Islam saja, tolak lain pada Islam. Wa qul lil ladzina utul kitab wal ummiyina aslamtum. Kata Nabi Muhammad SAW kepada golongan ahli kitab, Yahudi dan Nasara yang ada kitab itu, dan pada kalangan ummiyin yang tak erti kitab, iaitulah orang-orang musyrikin Arab. Aslamtum, adakah kamu juga Islam? Tanya mereka. Setelah kamu lihat bukti, keterangan, adakah kamu Islam? Fa in aslamu faqad ihtadaw. Maka jika kamu Islam, sebenarnya kamu telah mendapat petunjuk, mendapat hidayah daripada Allah. Kalau kamu Islam, menandakan kamu dapat petunjuk daripada Allah. Petunjuk daripada Allah ni bukan sembarangan, dipilih oleh Allah Ta'ala. Cerdik, bijak macam mana pun, macam iblis, tak dapat hidayah. Tengok syurga neraka, tak dapat hidayah. Cerdik macam mana? Hidayah ni pemberian daripada Allah. Sekiranya kamu jadi orang Islam, kamu terima Islam, siapa saja kamu, menandakan kamu telah mendapat hidayah. Kalau kamu tak terima Islam, fa in tawallau, wa in tawallau, dan jika kamu berpaling tak terima Islam, fa innama alaikal balagh, wahai Muhammad, tugasmu menyampaikan saja, jangan sedih. Malah Nabi sangat sedih. Apa lagi yang tak masuk Islam, tak nak beranak dia sendiri. Nabi sangat sayang kepada manusia ni. Kalau biar manusia ni masuk Islam semua, selamat semua di hari akhirat. Tapi apa boleh buat? Mereka tak layak dapat hidayah. Wahai Muhammad, jangan sedih. Fa innama alaikal balagh, tugasmu menyampaikan saja, wahai Muhammad. Wallahu basirun bil ibad. Dan Allah Ta'ala itu maha melihat terhadap hamba-hambanya. Allah Ta'ala tahu dah. Allah Ta'ala melihat siapa yang layak dapat petunjuk, siapa yang tak layak. Muhammad, jangan sedih dengan dia cerita. Tanggungjawab Muhammad dan pengikutnya menyampaikan saja. Orang nak ikut, tak mau ikut, terpulang pada masing-masing. Allah Ta'ala maha mengetahui, melihat akan hamba-hambanya yang layak, yang tidak layak. Wallahu a'lam.